الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما نفس yang selaras dengan fitrah kemanusiaan, yang tidak lari daripada perkara yang manusia itu berhajat, yang tidak terkesak daripada perkara yang manusia itu dok cari-cari, iaitu agama Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala meredai. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam, agama yang Allah Ta'ala menerima, iaitu agama Islam. Sesiapa yang nak lain daripada ajaran Islam, di dalam arti kata dia nak guna hidup dia lain daripada ajaran Islam, nescaya Tuhan tak terima akan itu ajaran. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perlembagaan kita sebagai Al-Quranul Karim, sebagai kitab yang nak membawakan hidayah kepada kita. Bukan sekadar tu, bahkan Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita sebaik-baik Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad adalah seorang yang diterimakan kedudukan dia di kalangan manusia Quraisy zaman itu. Tidak ada perkara yang mereka itu tak boleh nak terima daripada perbuatan yang dijalankan, yang dimengajak, yang dituju, yang diseru oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Malaikat satu perkara sahaja yang manusia itu tak boleh nak terima daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, iaitu supaya nak mempanggilkan manusia masuk di dalam agama fitrah, agama Islam dengan cara seluruh, sama ada pegangan, amal ibadat, budi pekerti. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan manusia dengan itu dasar, maka timbullah manusia itu menolak akan jalanan yang dijalankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bukan sekadar mereka itu tolak akan hidupan yang dijalankan oleh Nabi dalam arti kata kemanusiaan Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi sebagai manusia, bukan. Akan tetapi dia tak boleh nak terima mereka itu, iaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa kecil di hati apabila dia ni
dipercayai, belum daripada dia dakwah manusia kepada Islam yang sebenar, manusia pakat terima belaka dia. Tidak kecuali ambil ditarah di budak, orang pertengahan, orang tua, orang ada pangkat, orang biasa, dan berbagai-bagai jenis daripada manusia, orang terima belaka dakwah Nabi. Akan tetapi apabila Nabi kata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun, wahai manusia, katalah, sahutilah, terimalah la ilaha illallah, nescaya kamu itu dapat kejayaan dunia dan di akhirat nanti. Di saat itulah orang-orang yang senantiasa nak terimanya Nabi berpaling belakang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berasa kecil hati. Sebagaimana kita sebut tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mentahukan, Allah ta'ala yang menurunkan Al-Quran, yang utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu perasaan Nabi. Sehingga Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata, fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka itu bukan bakit bahan terhadapmu ya Rasulullah. Bukan makna dia tadi tak boleh nak terima akan peribadi engkau ya Rasulullah. Bukan tak boleh nak terima cara memikir engkau. Bukan tak boleh nak terima cara hidup pemung ya Rasulullah. Akan tetapi mereka itu senantiasa zalim kepada diri dia. Dia tak mau nak terima ajaran yang aku suruh mung tadi itu, sebarkan akan itu ajaran kepada mereka. Tuhan suruh Nabi sebar gapanya kepada mereka. Tak lain tak bukan, sebarnya kata tidak ada Tuhan yang patut benar, kita mengabdikan diri malaikat Allah Ta'ala. Tidak ada ajaran yang benar, malaikat ajaran Islam. Tidak ada hukuman yang benar, malaikat hukuman Islam. Di situlah mereka tak boleh nak terima ajaran yang dibawa, yang dipanggilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang tak seterima pendakwah, bukan sekadar, bukan makna diri pendakwah tak molek, akhlak yang tak molek, cakap pe yang tak molek, pemikiran yang tak molek, bukan duk situ. Akan tetapi duk diajari. Ajaran yang dibawakan oleh Nabi dan orang yang dijalankan belakang Nabi, iaitu pendakwah, ajaran yang tak boleh nak terima. Lalu kita kena ingat kepada ayat tadi, Tuhan kata lagu mana? Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka itu tak bakit tahu terhadapmu sikit pun ya Rasulullah. Akan tetapi yang mereka itu tak sah, iaitu ajaran yang aku ni suruh murayak kepada dia. Maka dia menyakiti Rasul dengan mengamikkan orang-orang yang beriman dengan Rasul hak mudah-mudah. Orang tak ada pangkat mana dia seni nak terima ajaran benar ni, orang tak ada pangkat yang seni. Dia boleh terima dalam minit tu lah. Akan tetapi kalau ada pangkat, payah sikit nak terima. Bukan dia tak sah dengan benar-benar tadi, bukan dia tak nampak dengan benar-benar tadi. Dia nampak. Akan tetapi pangkat yang ada di atas bau dia ni, nak terima payah. Lalu banyak di kalangan orang biasa tadi tu mensahuti akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga musyrikun itu putus daripada maslahat-maslahat yang tak boleh daripada rakyat-rakyat tadi. Panawak lagu mana? Menyakiti mereka itu, menyakiti, menzalimi mereka itu, halau mereka itu, kurang mereka itu, tak muamalat dengan mereka itu, sehingga akhir sekali mentakzibkan, menzalim sampai ke menyakiti, kurang mereka itu, tahu makan, tahu minum dan sebagainya, sehingga setengah-setengah itu mati dengan sebab perbuatan yang dibuatkan oleh kerajaan yang ada kuasa zaman itu. Khabar ini siapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bukan makna kata dia dakwah orang kamar dia tinggal orang gigi tu. Tak. Ini sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya dakwah apabila berlakunya perkara-perkara yang jadi kemusnahan terhadap pengikut dia, dia pasti bercara. Dia suruh dulu fak sahabat hak lekeh-lekeh ni, makna kata hak tak ada pangkat lah kalau kita kecek. Bahkan sahabat ni bukan orang lekeh. Debu yang lekat di tapak kaki dia dengan kita tu tak boleh nak adu. Sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dia suruh hijrah dulu kepada Habasyah. Gi puamu jangan duduk sini. Gi dulu, aku tak segi lagi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tahu satu perkara, malaikat dengan perintah Allahu Jalla Jalaluh. Kalau gitu dua kali gi hijrah. Hijrah gi pada Habasyah ni dua kali, bukan sekali. Lalu akhir sekali
Sehingga Nabi sendiri pun tak boleh nak duduk juga di Makkahul Mukarramah. Kena mengambilkan dengan asbab. Kita sebagai pendakwah, Nabi sebagai penghulu dalam masalah mendakwahkan manusia kepada agama Allah, yang mengambilkan dengan asbab. Sebab asbab ni di dunia kita kena guna. Ingat molek-molek wahai sidang Jumaat yang dirahmati, kita kena guna asbab. Thumma atba'a sababa. Kamar dia suruh kita ambil dengan asbab. Adapun waja'alna likulli syai'in sababa, yang kita dak dengar sama-sama itu bukan kalam Allah Jalla Jalaluh. Itu adalah perkataan daripada perkataan ulama al-Islam. Waja'alna likulli syai'in sababa. Terkadang kita jadi sana kepada perkataan Allah Taala. Qala Allah Taala waja'alna likulli syai'in sababa. Itu bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran thumma atba'a sababa. So kita ambil dengan asbab. Ambil lagu mana? Apabila tak boleh nak bergerak dakwah yang diberjalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah, pasti kena hijrah pergi tempat lain. Bukan Nabi nak pergi sangat sehingga Nabi paling kepada Mekah, nak keluar tubik daripada Mekah. Dia kata, wallahi ya Makkah innaki la ahabbul biladi ilayya. Sesungguhnya mung ni Mekah sekasih-kasih negeri kepada aku. Kalaulah tidak puakmu tu halau aku tubik, nescaya aku tak tubik padamu wahai Makkah. Belum daripada nak menuju kepada Madinatul Munawwarah. Ini satu rupa daripada rupa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambilkan dengan asbab. Asbab dalam Islam kita ada dua cara. Ada asbab yang dihalalkan dalam agama, ada asbab yang diharamkan di dalam agama. Maka apabila Rasulullah ini keluar tubik daripada Makkahul Mukarramah, ambil dengan asbab, mula-mula tak seduk tepat yang tak boleh nak gerak dakwah gapo, tak boleh, yang tak boleh nak duduk, kena pergi, maka kena pergi. Tinggal sementara akan Makkahul Mukarramah menuju pada Madinatul Munawwarah, tapi yang tak ada pergi sorang. Sebab kita nak buat gapo-gapo jangan sorang diri. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya dua orang. Sebab al-ithnain asy-syaitan ab'ad min an ithnain. Makna kata syaitan tadi itu lebih jauh daripada dua orang. Seorang ni terkadang kita mikir puasa kata kena, pada hakikat tak kena. Kita mikir kata benar tu betul dah, pada hakikat tak betul. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata, hai Abu Bakar, aku diizin oleh Allah Subhanahu wa taala boleh hijrah kepada negeri Madinah. Aku nak ambil munglah hijrah sekali dengan aku. Lalu Abu Bakar kata, aku siap mai lama dah, nak dengar lama dah perkataan ini. Ini nak oyak kata orang apabila ada pengorbanan di dalam dada, sebab dia ada fikiran yang benar, ada udumkan yang benar. Udumkan tadi itu dapat daripada mana? Dapat daripada ilmu pengetahuan yang benar, maka dia boleh buat hijrah gapo pun dia boleh buat. Kalaulah tidak ada ilmu yang benar, kalau tidak ada pengorbanan, agama kita tak akan naik. Agama tak akan naik kalau kita menjadikan diri kita sebagai orang maslahah. Nescaya kita tak boleh nak bawa agama kita. Abu Bakar kata, aku tak segi saja ya Rasulullah. Aku nak guna semua anak-anak aku ni, turut jalan ni hamu belaka. Guna Asma, guna Aisyah, gunanya Abdullah, gunanya anak dia seorang lagi di kalangan orang lelaki. Semua pak-pak orang ni Abu Bakar guna belaka untuk mengkhidmatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pak tadi sebagai pak yang beriman, ayah yang beriman, yang fahamnya agama, faham Islam, dia boleh kontrol anak dia. Boleh royakkan anak cucu dia, boleh bantu akan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim terhadap sikapnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Cuba kita tengok Abu Bakar ni, dia hijrah sekali dengan Nabi, dia bimbing Nabi lebih pada diri dia lagi. Dia jalan pergi ke depan sekali, jalan balik belakang sekali, kiri sekali, kanan sekali, untuk tengok gapo takut berlaku dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad nak masuk dalam gua Thawr, dia kata aku masuk dulu. Aku masuk dulu ya Rasulullah. Tengok pengorbanan sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap agama. Kita kena jaga mereka yang nak bawa agama Allah.
Ni nak jaga akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nak jagakan diri kita sahaja. Diri kita kena jualkan kepada Allah Taala. Jualkan maruah kita kepada Allah, jual harta benda kepada Allah, sebab Tuhan sanggup nak beli perkara tu. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Taala nak belikan perkara itu daripada kita. Tuhan nak ganti dengan syurga. Abu Bakar faham ayat tu. Dia kata, aku masuk dulu ya Rasulullah. Mu duduk sini dulu, aku takut ada gapo-gapo dalam tu, aku masuk pergi dulu. Cuba kita tengok pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu an. Bagaimanakah kita ukur dengan diri kita hari ni? Kita buat gapo kata? Madza qaddamtum di dinil Islam? Kita buat gapo kata kepada agama al-Islam? Kita buat gapo kata kepada agama Islam? Ni kesedaran yang kita kena tanya di dalam diri kita. Bukan sekadar mari semaya saja molek dah. Semari kelik, mari kelik, mari kelik. Sekadar tu untuk diri kita. Akan tetapi kita buat gapo kata kepada agama Islam sebagaimana Sayyidina Abu Bakar buat. Kita dengar kisah tu, kisah ni banyak kali dah, kisah peristiwaan al-hijrah. Akan tetapi al-ibrah, pengajaran daripada hijrah kita boleh gapo hati. Itu perkara yang kita kena sedar di dalam diri kita. Lalu dia masuk, dia kata, tak apa ya Rasulullah, masuk tak ada masalah dah. Apabila Rasulullah nak tidur pula, rasa penat sangat ni, tidur atas paha dia. Ya aku tak tidur pun tak apa. Dia nampak lubang dekat dengan tepahan nak tidur Nabi, dia katuknya dengan kaki dia, kata setengah riwayat, sehingga kalau tu bi'azakumullah ketik kaki Sayyidina Abu Bakar. Duk dia tak berani nak gerak Nabi, tak gerak pun tubuh dia, takut Nabi tu jaga alaihi salatu wassalam. Lalu air mata ni titik di atas muka Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tu jaga. Menjadi gapo wahai Abu Bakar? Apa mu boleh menangiskan? Ada gapo lagi mu takut? Sekali dengan aku ni, aku sekali dengan mu takut, gapo lagi? Ya Rasulullah, aku berasa penat di kaki, aku kena gapo ketik pun tak tahu, apa tak gerak aku. Aku apabila tengok mu tidur, aku tak gerak. Seolah kata dia bantu, sehabis-habis bantu Nabi. Lalu Nabi sapuh gitu ya, dengan tangan dia pakai raik gigi dengan cara gitu. Hak naknya gapo di sini nak rayak? Nak rayak atas pengorbanan kita sebagai umat Islam terhadap agama kita. Sekarang lah ni Nabi telah wafat. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar gerbaikan terhadap agama ni dengan diri dia, dengan harta benda dia, dengan tenaga, dengan masa, dengan jiwa, dengan akal fikiran, dengan anak pinak, semua perkara yang dia itu berikan kepada agama Allah. Kita wigapo hati kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanya. Kita nak pada kebahagiaan dunia dan nak kepada kemuliaan dan keselamatan daripada api neraka boleh masuk syurga. Kita buat gapo kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Itu soalan yang kita kena soalkan diri masing-masing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengambilkan pengajaran daripada kisah hijrah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa sahajalah yang kita nak menujukan kepada alam akhirat dengan cara selamat, pasti kena ada ketakwaan. Kalau gitu, kesimpulan dalam masa 2 minit peristiwaan hijrah ini, kita ingat kata apabila kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, nescaya Tuhan tolongkan kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, kita bantu agama Allah, Allah Ta'ala tolongkan kita, bantukan kita, dan Tuhan tetapkan pendirian kita. Tetap pendirian di situ makna lagu mana? Kita akan keluar tubik daripada muka bumi ini di atas syahadati alla ilaha illallah.
Itu makna kata yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Taala mentetapkan kalimatul haq dengan sebab kita gerbaikan. Apabila kita duduk atas muka bumi ini, kita tetap di atas itu, kita mati pun tetap di atas itu, dan kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bertetap di atas kalimat syahadah. Maka dengan kalimat syahadah sahajalah yang kita itu nak boleh masuknya syurga. Taknya tubiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah, malaikat dengan sebab la ilaha illallah. Taknya duduk Nabi Muhammad di Makkahul Mukarramah, malaikat dengan sebab la ilaha illallah. Tak akad peperangan Badar, malaikat dengan sebab la ilaha illallah. Kalau gitu perkataan la ilaha illallah iaitu perkara yang kita kena belakan daripada diri kita, nak duduk sekali dengan kita sehingga kita keluar tubik daripada ini dunia. Itulah maksud kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita habis umur malaikat kita sebagai orang yang beriman dengan cara sempurna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina واستبد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.